لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Di sebuah perkampungan yang terpencil terdapat satu keluarga miskin yang hidup dalam serba kekurangan. Mereka mendiami rumah yang agak usang dengan keperluan asas yang susah untuk dimiliki bagi mereka. Mereka ini adalah Sharifah dan suaminya adalah Azmi. Mereka dikurniakan 3 orang anak yang masih kecil dan pada ketika itu juga Sharifah sedang sarat mengandung anak keempat. Keluarga ini umpama kais pagi makan pagi kais petang makan petang yang dapat digambarkan bagaimana nasib keluarga ini. Suaminya seorang penoreh getah. Sekiranya tiba musim hujan atau kemarau berpanjangan melanda menyebabkan pokok getah tidak dapat mengeluarkan hasil yang baik. Perkara ini amat menjejaskan kehidupan mereka sekeluarga. Namun begitu mereka sudah terbiasa untuk mengikat perut apabila berlaku kejadian seperti ini berulang kembali. Walau bagaimanapun, keluarga ini tetap hidup bergembira dan menerima ketentuan Tuhan dengan hati yang terbuka. Untuk dijadikan cerita terdapat seorang pakcik bernama Badrul yang agak berusia dan gigih menjual bahan mentah seperti sayur, ikan, ayam dan sebagainya. Pakcik Badrul sering menjual hasil taninya dengan hanya menggunakan basikal dari rumah ke rumah sekitar perkampungan itu. Memandangkan Sharifah bukanlah orang yang senang menyebabkan Pakcik Badrul menawarkan kepada Sharifah membeli secara berhutang dan hanya bayar kepadanya jika sudah ada wang. Perkara ini amat mengembirakan Sharifah kerana jual beli seperti ini amat diperlukan terutamanya ketika berada dalam keadaan terdesak. Hampir setiap hari dan setiap minggu Pakcik Badrul datang ke rumahnya untuk menjual bahan mentah tersebut. Lama-kelamaan Sharifah bimbang terhadap jumlah hutangnya yang semakin tinggi dan risau tidak mampu untuk membayar kesemua hutangnya. Oleh itu, apabila pakcik tersebut berkunjung ke rumah seperti biasa, Sharifah telah memaklumkan bahawa tidak mahu menambah hutang lagi dengan tidak membeli dan mengambil barangan pakcik pada ketika itu. Kemudian dengan serta-merta Pakcik Badrul memaksa dan tetap ingin menjual kepada Sharifah walaupun Sharifah terpaksa berhutang sekalipun. Walau apa sekalipun Sharifah tetap dengan pendiriannya untuk tidak membeli pada ketika itu. Kejadian tersebut telah menimbulkan kemarahan Pakcik Badrul dan mengatakan bahawa Sharifah tidak mengenang budi. Pakcik tersebut berasa marah dan tidak berpuas hati kemudian telah menyuruh kepada Sharifah untuk segera membayar semua hutangnya pada keesokan hari. Sebelum Pakcik Badrul meninggalkan perkarangan rumah tersebut beliau telah terkumat kamit membaca sesuatu yang tidak diketahui oleh Sharifah lalu meludah beberapa kali ke tanah. Kejadian ini amat mengejutkan dan tidak pernah dijangka oleh Sharifah dan beliau sendiri telah menceritakan kejadian ini kepada suaminya. Keadaan yang agak terdesak telah memaksa Sharifah untuk berjumpa sahabat yang juga jiran bernama Zailin yang hidup lebih mewah berbanding dirinya agar dapat membantu. Sharifah telah menganggap Zailin sebagai sahabat karib kerana telah banyak membantu keluarganya. Untuk makluman, Zailin juga sedang sarat mengandung dan setelah beberapa bulan berlalu Sharifah dan Zailin masing-masing telah selamat melahirkan seorang anak. Sharifah telah melahirkan seorang bayi perempuan yang sungguh comel ditambah kewujudan lesung pipit dan bulu mata lentik yang ada pada bayi tersebut. Mereka yang melihat buat kali pertama pasti terpukau dengan kecomelan bayi tersebut sama seperti anak Sharifah yang lain. Bagi Sharifah melihat anaknya sihat membesar seperti kanak-kanak lain sudah syukur baginya dan kelebihan yang ada pada anak-anaknya adalah anugerah daripada Tuhan yang tidak terhingga. Walau bagaimanapun, tidak seperti bayi Zailin yang sering mendapat kritikan daripada orang ramai dan membandingkan bayinya dengan anak Sharifah.
Rentetan itu, Zailin sanggup menghalau sesiapa yang datang ke rumah untuk melawat anaknya kerana tidak senang hati akan kutukan terhadap anaknya. Kejadian ini telah menyebabkan timbulnya rasa iri hati Zailin terhadap Sharifah sehingga tidak lagi berminat untuk membantu dan menjauhkan dirinya daripada keluarga miskin itu. Perkara ini telah membuatkan Sharifah berasa sedih apabila mengenangkan perkara tersebut dan akan terus berusaha untuk memulihkan hubungannya dengan Zailin. Setelah beberapa bulan berlalu, bayi Sharifah seringkali menangis tidak mengira waktu siang dan malam tanpa henti dan keadaan bayi tersebut semakin hari semakin kurus walhal susu formula terpaksa diberikan kepada bayi tersebut apabila susu badan telah mula kering. Keadaan ini amat merisaukan Sharifah dan suaminya Azmit. Sebaliknya bagi Zailin, apabila melihat keadaan keluarga Sharifah ini telah mengukir senyuman dan kegembiraan kepadanya serta akan berterusan menghancurkan keluarga tersebut. Zailin telah pun berjumpa dengan Pakcik Badrul beberapa kali dan telah merancang sesuatu yang tidak baik kepada keluarga Sharifah. Pada suatu malam, Pakcik Badrul telah menyerahkan sebotol air kepada Zailin untuk diserahkan kepada keluarga Sharifah dan pakcik ini juga berpesan mereka semua mesti minum air tersebut. Setelah sampai ke rumahnya, Zailin terus menyerahkan sebotol air kepada anak sulung Sharifah bernama Miraliana yang pada ketika itu juga Sharifah tidak ada di rumah. Tindakan Zailin telah membuatkan Sharifah berasa gembira kerana sahabatnya kini kembali untuk membantunya. Namun begitu, keluarga Sharifah memang tidak tahu langsung di sebalik niat sebenar Zailin ke atas keluarga tersebut. Tambahan pula Sharifah juga seorang yang sentiasa bersangka baik terhadap semua orang. Walau bagaimanapun, setelah beberapa hari minum air tersebut, Miraliana mula berubah seperti kerasukan dan sering meracau pada sebelah malam. Miraliana juga turut mengalami perubahan apabila riak wajahnya dikatakan berubah serta-merta di mana kulit dikatakan mengelupas dan bernanah sehingga anak Sharifah yang lain takut untuk mendekatinya. Bagi Miraliana sendiri langsung tidak ada rasa apa-apa yang berubah pada wajahnya. Sehubungan itu, Miraliana tidak bersekolah agak lama setelah dinasihatkan oleh Sharifah. Manakala bayi Sharifah bukanlah semakin beransur pulih bahkan semakin teruk di mana berterusan menangis serta kurus sehingga ternampak tulang dan tengkorak bayi tersebut. Pada suatu petang, Miraliana telah bermain di luar rumah. Kelihatan seorang lelaki warganegara Indonesia iaitu Pakcik Leman dengan riak wajahnya kelihatan sugul telah menghampirinya lalu mengatakan akan datang semula pada waktu malam bagi membantu keluarga ini. Setelah itu, Miraliana terus memaklumkan kepada ibunya akan berita ini dan membuatkan Sharifah gembira kerana ada yang sudi membantu keluarganya. Selepas waktu Isyak, datangnya Pakcik Leman ke rumah Sharifah seperti mana yang dimaklumkan olehnya pada sebelah petang tadi. Sebelum memulakan, pakcik ini menerangkan bahawa rawatannya adalah berasaskan ayat suci Al-Quran dan tidak bercanggah dengan syariat Islam serta meminta semua yang ada pada ketika itu untuk sama-sama berzikir. Setelah itu, bermulanya rawatan dengan tumpuan diberikan kepada terhadap Miraliana terlebih dahulu. Rawatan tersebut sangat mencemaskan Sharifah kerana Miraliana kelihatan seperti kerasukan dan meronta-ronta serta sering kali mengarahkan pakcik tersebut keluar dari rumah. Setelah rawatan terhadap Miraliana selesai, bayi pula dirawat oleh pakcik tersebut. Setelah beberapa hari, keluarga Sharifah semakin pulih apabila bayinya mula berisi dan wajah Miraliana mula berubah seperti sedia kala. Disangka panas sampai ke petang, kiranya hujan tengah hari atau sudah jatuh ditimpa tangga yang dapat digambarkan keadaan keluarga Sharifah. Keluarga ini terus diuji apabila Sharifah jatuh sakit sehingga tidak mampu untuk bangun dan hanya mampu baring di atas katil seolah-olah terkena sihir. Melihat nasib Sharifah, suaminya Azmit telah meminta anaknya memanggil Pakcik Leman untuk datang semula dengan segera bagi membantu isterinya. Namun begitu, setelah melihat keadaan Sharifah buat seketika, Pakcik Leman tidak dapat membantu lagi kerana lawannya ini bukanlah biasa-biasa dan dikatakan ilmunya tidak setanding langsung. Pakcik Leman meminta suami Sharifah untuk meminta bantuan orang lain yang lebih hebat atau setanding untuk melawan perkara yang telah mengganggu Sharifah pada ketika ini.
Keadaan Sharifah semakin hari semakin teruk, dengan erti kata lain tubuhnya kian nazak di mana perut Sharifah mula mengembang seperti orang bersalin dan mukanya pucat lesu, manakala mulutnya sentiasa terbuka luas. Azmit mula bersedih dan menangis teresak-esak melihat keadaan isterinya. Fikirannya agak buntu pada ketika itu, lalu menghubungi ayah Sharifah iaitu Hamdan untuk melihat sendiri Sharifah dan merayu supaya dapat membantu isterinya. Hamdan terkejut lantas mengucap 2 kalimah syahadah dan beristighfar panjang apabila melihat keadaan anaknya. Tidak menunggu lama, Hamdan terus menghubungi abangnya iaitu Pakcik Sharifah bernama Faizul, seorang yang agak alim dan tahu mengendalikan perkara misteri seperti ini. Setelah beberapa minit kemudian Pakcik Faizul tiba di perkarangan rumah Sharifah. Semasa sesi rawatan, orang ramai mula berkunjung ke rumah Sharifah bagi mengetahui perkara sebenar yang berlaku terhadap Sharifah. Dengan bantuan ahli keluarga yang lain dapat menghalang orang luar untuk masuk ke rumah Sharifah. Semasa sesi rawatan tersebut ditemani oleh suaminya serta beberapa orang ahli keluarga Sharifah. Jeritan Sharifah sangat kuat sehingga boleh didengari oleh mereka yang berada di luar rumah. Lebih mengejutkan, semasa sesi tersebut juga Mira Liana terpandang seorang budak kecil berlumuran darah tiba-tiba keluar dari bilik Sharifah terus meninggalkan rumah. Yang peliknya, tidak ada orang pun perasan akan perkara tersebut kecuali Pakcik Faizul yang merawat Sharifah tadi. Selepas beberapa bulan berlalu, keadaan Sharifah dan keluarga semakin pulih dan telah membuat keputusan untuk berpindah ke tempat lain bagi memulakan kehidupan baru. Sebelum berpindah, Zailin telah datang berjumpa Sharifah dan mengakui kesalahannya serta menceritakan segala perkara yang buruk terjadi sebelum ini disebabkannya. Zailin juga bersungguh-sungguh meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulang perbuatan terkutuk tersebut. Walau bagaimanapun, Sharifah tetap memaafkan Zailin namun akan lebih berhati-hati selepas ini kerana Zailin pernah mengkhianati Sharifah suatu ketika dahulu.